tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, ketatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, ketatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Terlebih dahulu, mari sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Dan hari ini pada tarikh 24 Ramadan, ya, Ustazah rasa begitu gembira sekali kerana dapat membawakan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian tetamu yang istimewa pada petang ini. Mudah-mudahan dapat menceriakan. Nervous tadi tengok tetamu hilang. Ya, tak ada nak perkenal kita, tetamu lari dah. Ya, Ustazah rasa sangat gembira kerana dapat membawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan iaitu adik-beradik kesayangan Malaysia. Ya, kesayangan kita semua, iaitu adinda Ustazah yang sangat tersohor, iaitu pasangan adik-beradik Heliza Helmi dan juga adinda yang dikasihinya yang Ustazah selalu panggil dengan nama timangannya, Wani. Apa khabar Ijang dan Wani? Alhamdulillah, dia bertambah sihat bila tengok Ustazah kesayangan dunia ini di depan mata. Sebab bila kita antara
YouTube yang kita orang selalu dengar memang Ustazah punya lah. Betul-betul. Instagram, dan bila kata-kata tu menyentuh hati je. Dan yang paling seronoknya adalah kita ada relationship yang kira boleh panggil sebagai Kak Cik tu, rasa macam Allah dekat, rasa dekat. Mesti ingat lagi kan, masa tu kan kita ada program dekat Terengganu, kita kena jalan kaki pergi balik hotel. Bukan salah penganjur tapi kita datang pada waktu yang ada program program peringkat dunia tu. Yes, memang tengah padat monsun. Maknanya semua kenderaan tak boleh lalu lepas tu kita pun jalan kaki balik hotel. Untuk orang muda macam Hijau okeylah tapi untuk makcik tua macam Ustazah ni kan jadi rasa macam aduh lah kan nak berjalan kaki. Okeylah, itu semua kenangan-kenangan kita dalam dakwah kita sama-sama dalam platform dakwah, alhamdulillah. Jadi terima kasih pada Ija dan Wani yang sudi bersama-sama pada program talk show anjuran Tahfiz Madinatul Hufaz dan juga TV online Jom Tu Jannah, di mana pada petang ini adik-adik semua kita nak berbicara tentang cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Mungkin kita banyak cakap, banyaklah aspek yang kita sebut dalam bulan Ramadan. Fake Ramadan lah, apalah itulah ini kan, macam-macam kan resepi Ramadan lah, resepi mana yang tak menjadilah kan Tapi Kak Cik dah. Nampak tak kedekatan dia tu kan tapi Ustazah rasa tapi Ustazah rasa macam tak boleh lah Kak Cik lah tapi Kak Cik macam ikut mana pun takkanlah kita tak cakap tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan tata cara yang menunjukkan kepada kita bagaimana nak menghidupkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, semua itu ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak tengok macam mana Nabi di siang hari, Nabi di malam hari, masya-Allah terlalu besar jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pada petang ini tajuk pilihan kita adalah biar pada hari ke-24 Ramadan ni sama-sama kita meninjau ke dalam diri kita masing-masing. Jadi apa? Bagaimana keadaan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Kak Cik nak persilakan Ija dan Wani untuk memberikan sepatah dua kata. Patah dua kata. Apa khabar semua? Dah habis dah patah. Dah. Sebenarnya terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah Nafizah Musa ataupun Kak Cik sudi jemput kami. Rasa macam terkejut tau bila Kak Cik mesej jom kita buat live, sebab memang kita selalu tengok tapi kita sedar diri kita macam mana nak live kan. Sekali Allah mendengar kata hati, so nak set time tu pun berubah-ubah juga, tapi ini waktu yang terbaik Allah dah pilih untuk kita, dan kita doakan supaya Kak Cik diberikan kekuatan kan, sebab Kak Cik sekarang ni pun banyak pengorbanan nak kena pergi pecah dekat sini dekat sana, masya-Allah. Allah ganjarkan yang terbaik lah untuk Kak Cik sekeluarga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. So Ika ada sepatah dua kata sebab tak suruh cakap apa-apa. Sepatah dua kata, masya-Allah. Macam itulah. Maknanya kita copy paste ayat kakak. tak adalah. Sebenarnya memang deeply inside memang sangat bersyukur dan rasa macam tak layak sebenarnya nak live dengan betul copy paste ni ayat. Ya ke Kak Jasa tak layak? Oh dah jadi ayat lain. Ayat lain rasa layak untuk tengok je. Layak untuk tengok Kak Cik je, tak patut berada dalam sini. Tapi alhamdulillah dapat bersama dengan Kak Cik hari ni. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat belajar satu benda yang baru, especially pasal Nabi Muhammad, mudah-mudahan. Dan juga doa-doa, sebab Kak Cik ni Ustazah Nafizah Musa ni memang banyak doa-doa dia yang boleh kita amalkan, insya-Allah. Mungkin boleh Ustazah share tentang doa jodoh. Sebut pula. Paksalah. Kak Cik dah bagi dah doa jodoh hari tu. Kena tukar doa lain ni Kak Cik rasa. Oh ya ke? Oh mungkin je tak beramal kot. Ada yang bagi. Okey. Apa ni Ija dengan Wani, sebenarnya Kak Cik ucap terima kasih sangat dan Kak Cik pun nak menyatakan betapa Kak Cik sangat sayang dengan kalian berdua. Tolong sampaikan salam Kak Cik pada mak InsyaAllah. Dah lama lah, Allah lama saya tak jumpa dengan Mak Ija dan Wani kan. Pada ayah sekali pada adik-beradik lah Kak Cik sangat sayang pada adik berdua. Kak Cik ucap terima kasih sebab adik berdua menjadi sebahagian daripada subjek yang menggembirakan Kak Cik. Selalu buat Kak Cik ketawa.
Subjek tu. Memang betul lah pelajaran. Subjek ke objek Pensyarah dia punya ni, kita dia je subjek. Rasa bangga pula kami ni Tak lah insan-insan adik-adik yang menggembirakan Kak Cik. Sungguh Kak Cik kalau jumpa dengan Ijang Awani, jumpa Ustazah Asni kan? Dengan dengan sahabat-sahabat lah, ramai lah sahabat-sahabat yang memang boleh membuatkan Kak Cik boleh membuatkan Kak Cik ketawa. Ya Allah, jadi minta maaf lah kalau kita orang melebihi kan. Biasanya kan kita kena formal, lemah lembut. Contohnya macam, apa khabar semua yang sedang menonton, patut macam tu. Tapi kita orang macam ni lah Kak Cik, tak tahulah. Makin berusia ni makin begitu, makin menjadi-jadi. Selepas jadi. Masya Allah. Okey, terima kasih adik-adik. Okey, kita tengok macam mana kita nak bincangkan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa Kak Cik nak mulakan? Tadi betul lah macam Ija cakap, Kak Cik tu mesti ada benda nak kongsi doa kan. Memang pun panjang ni doa Kak Cik ni. Kak Cik tak, Masya Allah. ini yang panjang kan. Takkan Kak Cik nak share macam mana doa ni. InsyaAllah satu hari kan Kak Cik memang berniat sangat nak kongsikan doa ni dengan ramai orang. Dan ada sebahagian daripada sahabat-sahabat tu Kak Cik dah photostate kan dan bagi. Sebab memanglah kita ingat Nabi SAW, kita selawat banyak-banyak, kita mengenal Nabi, kita mutaba'ah Rasulullah SAW. Tapi dalam masa yang sama juga, bila Kak Cik amalkan doa-doa macam ni kan, doa ni ambil dalam satu buku, tajuknya Doa Us-Sahar, iaitu doa pada waktu sahur. Doa yang diamalkan oleh para ulama, oleh orang-orang soleh. Jadi banyak, ada doa tentang Quran, ada doa tentang cinta Allah, ada doa tentang ibu bapa, dan ada doa khusus tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Kak Cik cuba amalkan, memang rasa dia tu lain. Kalau tertinggal sehari tu rasa macam manalah kertas ni kan? Ada sebab kertas, sebab kita tak hafal. Jadi manalah doa tu. Terutama kalau hari Jumaat kan, kita nak perbanyakkan lagi ingatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak perbanyakkan selawat pada Nabi. Jadi Kak Cik akan susuli dengan doa ini. Setelah kita buatlah yang selawat dan sebagainya. Okey, boleh tak Kak Cik tunjuk contoh sikit macam mana doa ni? Tajuk doa ini banyak pelatih bagus. Tajuk doa ini adalah salawatun ala nabiyil mukhtar, iaitu selawat-selawat ke atas Nabi yang terpilih. Okey, Kak Cik bacakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad afdala ma sallaita ala ahadin min khalqik wa ajzihu anna khaira ma jazaita nabiyyan an ummatihi. Allahumma zakkina bis salati alaihi wahsyurna fi zumratih wa awradna hawdah birahmatika ya arhamar rahimin. Lebih kurang maksud dia, ya Allah, selawatlah kamu ke atas Nabi SAW dengan seafdal-afdal selawat kamu ke atas seseorang daripada kalangan hamba-Mu. Dan ya Allah, kurniakanlah kepada Nabi sebaik-baik kurniaan ganjaran untuk Nabi bagi umat ini. Ya Allah, bersihkanlah kami, sucikanlah kami dengan selawat kami ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Himpunkanlah kami dalam golongannya dan kurniakanlah kami kedekatan untuk mendapat haudahu, iaitu kita kata macam tasik yang disediakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga yang disediakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan panjang lagi, tak mungkin nak bacakan habis semua. Tapi banyak sangat doa yang khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya-Allah kalau kita baca kan, Ijang Awani, sahabat-sahabat sekalian, kita rasa macam kita cuba meletakkan sangat special Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Maknanya kita ni berdoa khusus. Berdoa khusus. Biasa kita selawat pada Nabi, lepas tu doa yang bawah tu doa untuk kita lah kan. Doa jodoh kita kan,
Doa, macam-macam doa lah. Tapi yang ini ni tak ada, kita doa khusus. Semuanya berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia apa? Sebab kita nak mohon daripada Allah agar kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertambah-tambah. Ya, semakin subur. Kerana Nabi telah menunjukkan seluruh kasih sayang baginda kepada umatnya. Lagi sekali sepatah dua kata, Ija dengan Wani. Masya Allah. Ya Allah, rasa macam selama ni kita selawat. Itu pun selawat kejap. Maknanya target kadang-kadang capai, kadang tak capai. Bila dengar ada selawat ni, doa dia macam bila Kak Cik nak keluarkan buku tu? Itu soalan dia. Serius. Kan tak apalah, mungkin boleh lebih cepat Kak Cik photo state je. Siapa-siapa yang mudah untuk Kak Cik bagi, Kak Cik akan bagi. Ya, sebab Kak Cik ada tulis makna dia sekali lah, sebab dia dalam bahasa Arab, dia kena tahu makna dia. Tak apa, nanti kita di kat belakang sebab Ija ada syarikat printing kan. So kita boleh print banyak-banyak macam ni kita deal. Boleh sangat. Bahkan Kak Cik boleh bagi, Kak Cik tuliskan maksud dia. Lepas tu Kak Cik bagi, okey, kalau ada Kak Cik bagilah, Kak Cik sponsor sikit, tolong print kan. Lepas tu edarkan je, agihkan je. Kan? Agihkan je. Adik-adik tolong print ya. Okay, alhamdulillah ya, satu job dah selesai. Dah. Selesai. Masya Allah. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau boleh lagi? Yang ada okay, nanti kita tengok lagi apa lagi yang kita boleh print ya. Okay, insyaAllah. Okay, adik-adik sekalian, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kita tengok pada satu kisah ya. Kisah ni biasa sangat kita dengar. Tapi kita nak menggambarkan betapa hebatnya hakikat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat sangat hakikat tu. Bahkan sekarang kita dalam bulan Ramadan ni, yang kita nak contohi siapa? Ya, kita nak ikut Ramadan siapa? Kita nak tiru Ramadan siapa? Pastilah benda ni jawapan dia akan berbalik kepada yang kita nak ikut adalah Ramadan yang telah ditunjukkan contohnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin rasa malas 24 Ramadan. Kita rasa malas 23 Ramadan. Datang perasaan malas 25 Ramadan. Tolonglah tengok balik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah pergi perang Badar. Ya, ada beberapa peperangan yang berlaku dalam bulan Ramadan. Ya, Nabi sanggup berdepan dengan musuh dalam bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa pada siangnya. Ya, jangan kita bagi alasan apa pun. Sebab apa? Nabi dah tunjuk dah, ya Allah, aku bukan suruh mujahadatun nafsi, semata-mata mujahadah pada nafsu, tapi sampai jihad fisabilillah, sampai jihad harta benda, sampai jihad jiwa raga. Ya, walaupun benda tu berlaku dalam bulan yang semua manusia, semua orang Islam sedang berpuasa. Jadi nak bagi gambaran kan adik-adik sekalian, ya Allah, hebatnya kita nak menyuluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan ini. Biar yang menjadi kekuatan kepada kita tu antara lainnya ialah ingatlah kat Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, macam mana malam Nabi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi i'tikaf 10 hari. Tapi pada tahun Nabi wafat, Nabi i'tikaf 20 hari bulan Ramadan. Ya, Nabi buat sungguh-sungguh, ya Allah, ya Tuhan, tak ada lalai-lalai macam tu. Betul-betul Nabi tunjuk betapa harapan, tujuan, maksud hidup Nabi adalah untuk meraih keredaan Allah. Dan Nabi nak suruh umatnya ikut, contohi Nabi SAW. Macam mana Nabi pada waktu siang Ramadan, malam Ramadan, mencari di mana sedekah tu Nabi nak letakkan. Mana anak yatim, mana orang miskin, mana dia janda, orang yang susah, ibu tunggal. Mana dia orang yang perlukan makanan, mana dia orang-orang yang memerlukan bantuan. Nabi cari, Nabi dapatkan, dan Nabi menjadi seorang dermawan, lebih dermawan daripada hari-hari sebelum Ramadan. Masya Allah. Habis dah cara Nabi tunjukkan contoh kepada kita. Kalau kita benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pandanglah sekarang sirah Nabi, pandanglah contoh yang Nabi tunjukkan, macam mana Nabi berjuang sungguh-sungguh untuk menunjukkan contoh kepada umatnya bagaimana jalan ataupun cara untuk menghidupkan Ramadan. Nabi suruh umatnya buru malam Lailatul Qadar. Dalam keadaan Nabi telah menunjukkan contoh bagaimana Nabi memburu malam Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar itu. Jadi kembali kepada hakikat cinta Nabi SAW seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar kata pada Nabi, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Demi Allah,
Sesungguhnya kamu, wahai Rasulullah, adalah sosok yang aku paling cintai, melebihi segala sesuatu yang lain, kecuali tak dapatlah menandingi cinta aku pada diriku sendiri. Ya. Jadi mungkin pada pandangan Saidina Umar, memang kena cinta pada diri sendiri dulu kot, sebab diri kita kan. Jadi macam itulah Sayyidina Umar cakap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarbiah para sahabat yang menunjukkan hakikat cinta yang sebenar kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa Nabi kata? La ya Umar. Belum lagi wahai Umar. Tak wahai Umar. Itu bukan cinta tu. Itu belum cinta betul-betul lagi pada Nabi. La ya Umar hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, sehinggalah aku menjadi seseorang yang paling engkau cintai lebih daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Jadi habis segala benda yang ada di atas dunia ini, habis segala makhluk yang ada di atas dunia ini, itu semua mestilah maknanya kasih kita kepada Nabi SAW kena mengatasi seluruhnya itu. Seluruh makhluk, seluruh benda, seluruh sesuatu, bahkan diri kita sendiri. Maknanya, ya Allah, sedemikian sekali hakikat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kak Cik nak mengajak kita semua, termasuk diri Kak Cik sendiri, mari kita gunakan ruang 6 hari lagi yang berbaki, 5 hari lagi yang berbaki. Mari kita muhasabah. Satu perkara yang Allah suruh untuk kita cinta iaitu Nabi SAW. Di mana cinta itu sekarang? Pada kadar mana cinta itu? Mana bukti cinta tersebut? Kalaulah dalam bulan Ramadan yang bening ini, yang syahdu ini, yang rasanya hati kita pun macam disiram-siram ya, dengan air keinsafan, dengan macam-macam lah kalau kita nak sebut tu, takkanlah pada ketika bulan Ramadan ni tiba-tiba kita terlepas pandang untuk muhasabah, untuk buat refleksi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud Kak Cik, adik-adik, kenapa kita bawa tajuk kita pada petang 24 Ramadan ini, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi terlampau hebat, terlampau baik. Sebagai contoh qudwah hasanah kepada kita semua. Tengok dalam keadaan Nabi infak, dalam keadaan Nabi derma, dalam keadaan Nabi cakna kepada ummah, dalam keadaan Nabi berjuang habis-habisan untuk kita semua, untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam keadaan Nabi dah habiskan segala-gala tu, tiba-tiba bila sampai waktu saat Nabi nak wafat, adik-adik sekalian, pada hari kelima sebelum kewafatan baginda Nabi SAW, dalam keadaan Nabi dah gering, Nabi dah sakit, Nabi usahakan juga pergi solat zuhur ketika itu dekat Masjid Nabawi. Makna dekat je lah kan, sebelah rumah Nabi kan pergi solat zuhur kat situ. Sebelum solat zuhur, Nabi naik atas mimbar. Nabi pandang sahabat-sahabat para jemaah. Lepas tu Nabi kata pada jemaah, Nabi kata apa? Barang siapa aku pernah rotan belakang tubuhnya, maka inilah belakang tubuhku. Silakan balas untuk rotan belakangku. Siapa yang pernah aku jatuhkan maruahnya, nah ini dia Muhammad berada di hadapan kalian. Maka balaslah seperti mana aku pernah buat kalau aku pernah jatuhkan maruah kalian. Masya Allah. Tak boleh bayang macam mana jiwa baginda Nabi SAW. Kita kalau dah buat baik kat orang, tak terfikir dah ayat-ayat macam ni. Betul kan Je? Betul kawan ni? Kalau kita rasa kita dah banyak dah tabur bakti, agak-agaknya kalau nak mati kan? Dekat-dekat nak mati mungkin kita suruh orang, okay cak terima kasih kita. Pukul kepala otak kita kan? Tapi tak terbayang kat kita, wahai Nabi, betul-betul kamu ni ya Rasulullah Rauf. Yang Allah puji Nabi dalam Quran, Rauf. Nabi seorang yang sangat penyantun, yang sangat baik hati, lembut jiwa. Boleh Nabi dalam keadaan gering, sakit 5 hari sebelum kematian, kewafatan baginda Nabi SAW, Nabi naik atas mimbar semata-mata untuk apa? Untuk berikan ruang. Kalau ada orang nak buat qisas kepada Nabi, siapa dulu pernah aku pukul belakang dia, ni belakang aku, pukul lah kalau aku pernah pukul dia. Siapa dulu aku pernah jatuhkan maruah dia, nah ini dia Nabi, aku Muhammad di hadapan kamu. Balaslah semula. Masya Allah. Betapa baiknya Nabi SAW. Kemudian Nabi solat zuhur. Lepas Nabi solat zuhur, Nabi naik atas mimbar lagi sekali. Ini pada hari kelima sebelum Nabi kita wafat. Nabi naik semula atas mimbar, kemudian Nabi kata apa? Nabi sebut lagi sekali, mengulangi kata-kata supaya ada orang balas kepada Nabi. Nabi nak sempurnakan betul-betul. Jangan sampai ada benda yang tersangkut di antara Nabi dengan umatnya. Habis-habisan.
Kok ada benda yang Nabi tak bagi? Tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ada hak di sisimu sebanyak 3 dirham. Ada seorang yang teringat, ya, ada 3 dirham hak dia pada Nabi SAW. Lalu Nabi pun kata, hai Fadl, serahkanlah haknya. Okey, bagi 3 dirham pada dia. Nabi tanya lagi, ada lagi tak siapa-siapa? Yang aku ada lagi masalah dengan dia, tak selesai lagi. Padahal Nabi dah berikan yang terbaik untuk umat dia. Jadi kemudian, ya, lepas Nabi berikan 3 dirham kepada laki-laki tadi, ya, kemudian Nabi SAW mewasiatkan mengenai satu golongan yang Nabi sangat sayang kepada mereka. Nabi sebut pada hari kelima sebelum Nabi wafat, Nabi sangat sayang pada golongan ini. Ya, agaknya siapa golongan itu? Okey, tak apalah Kecil jawab. Kita tanya Kecil jawab. Okey, Nabi pun berikan pesanan kepada satu golongan yang sangat Nabi sayang, iaitu golongan Ansar. Nabi sangat sayang dengan golongan Ansar. Ya, apa Nabi kata? Aku berpesan kepada kalian mengenai orang Ansar. Sesungguhnya mereka adalah amanahku zahir dan batin. Mereka telah menunaikan kewajipan mereka dan masih tinggal lagi hak untuk mereka. Maknanya orang Ansar ni sangat bertolak ansur, sangat berlebih kurang, ya, dalam membantu Nabi SAW. Nabi kita Muhammad SAW, ya, adalah subhanallah, adalah Nabi umat ini yang sangat menghargai umatnya. Ya, bayangkan pertolongan-pertolongan sahabat, orang-orang Ansar, pengorbanan orang-orang Muhajirin, semua itu sangat dekat dengan jiwa Nabi SAW. Sebab itu masa peperangan Badar, Nabi ada berdoa lebih kurang macam ni doa Nabi. Ya, sebab Nabi sebenarnya rasa serba salah ketika mana orang-orang Muhajirin dahlah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Lepas tu nak bertempur pula dalam perang Badar. Nabi sebenarnya tak sanggup nak tengok orang-orang Muhajirin ni terus berkorban lagi untuk agama Allah. Sampaikan Nabi sebut lebih kurang macam ni doa tu. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya mereka itu berkaki ayam, tapi bagilah mereka kenderaan. Sesungguhnya mereka itu tak berpakaian, ya, berikanlah mereka pakaian. Macam itulah maknanya, sesungguhnya mereka itu lapar, berikanlah mereka kekenyangan. Maknanya dalam pada melangkah untuk pergi perang tu, Nabi masih ingat sahabat. Nabi masih ingat orang yang telah berbudi kepada Allah dan Rasul. Sampai Nabi mengangkat tangan mendoakan golongan ini. Termasuk Nabi pada saat 5 hari sebelum wafat, ketika Nabi telah pun gering, telah pun sakit, Nabi berpesan, aku berpesan kepadamu mengenai orang Ansar. Mereka adalah amanahku zahir dan batin. Ya, mereka telah menunaikan kewajipan mereka dan masih tinggal lagi hak untuk mereka. Oleh itu terimalah orang yang berbuat baik daripada kalangan mereka dan maafkanlah orang yang bersalah daripada kalangan mereka. Ya, jadi Nabi nak suruh semua orang, ya, layan, santuni orang Ansar dengan timbang rasa, dengan lebih kurang. Kalau ada salah, maafkanlah orang Ansar. Kalau ada kebaikan, kamu balaslah dengan sebaik-baiknya kebaikan orang Ansar. Kemudian Kak Cik habiskan, ya, kisah 5 hari sebelum Nabi wafat tu. Kemudian Nabi bersabda lagi, Nabi cakap macam ni, ya, cuba kita bayangkan saat-saat itu, saat-saat manusia yang paling berbudi kepada kita, ya, yang paling banyak pengorbanan, yang paling mencintai kita dan kita diwajibkan untuk mencintai Nabi SAW. Pada saat Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat ketika itu, ada seorang hamba yang Allah berikan pilihan kepadanya untuk memberikan kepadanya segala kesenangan dunia atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Jadi ada seorang hamba, Allah bagi dia 2 pilihan. Satu, pilih untuk Allah bagi dia seluruh kesenangan dunia. Ambil semua dunia ni, Allah akan bagi kepada dia. Dan pilihan yang kedua adalah Allah suruh dia memilih untuk memilih apa yang ada di sisi Allah. Nikmat-nikmat yang ada di sisi Allah. Ya, lalu hamba itu telah memilih apa yang ada di sisi Allah. Ketika mana Nabi sebut ini, Ija dengan Wani, Abu Bakar As-Siddiq tu menangis. Ya, Abu Bakar tu menangis sehingga Sayyidina Abu Bakar kata apa? Kami tebus diri kamu ya Rasulullah dengan bapa dan ibu kami. Kata-kata Abu Bakar yang mengatakan kami tebus diri kamu ya Rasulullah dengan ibu dan bapa kami. Maknanya apa? Cinta Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi SAW mengatasi segala-gala yang lain. Segala makhluk yang lain, termasuk ibu bapa. Kami nak tebus dengan mak ayah kami.
Tapi kata-kata Sayyidina Abu Bakar tu bila didengar di orang-orang lain, sahabat-sahabat lain, ada pula yang cakap macam ni. Tengoklah Abu Bakar tu, Nabi cakap pasal hamba yang diberikan pilihan. Tiba-tiba tu pula jawapan Abu Bakar. Nak tebus-tebus pula. Sebenarnya sahabat yang cakap tu dia tak faham maksud Nabi SAW. Ya. Tapi Sayyidina Abu Bakar faham sangat. Ya, bila Nabi sebut hamba Allah itu memilih apa yang ada di sisi Allah, itu seolah-olah memberi gambaran dah Nabi memang nak balik daripada Allah. Nabi memang nak kembali kepada Allah. Nabi memang dah siap nak tinggalkan dah dunia ni setelah Nabi korbankan segala-galanya ya untuk memastikan kalimah tauhid ini sampai kepada kita hari ni, sampai kepada anak cucu kita, lanjutan kelangsungan daripada dakwah dan perjuangan Nabi SAW. Masanya dah sampai untuk Nabi. Sebab itu bila Sayyidina Abu Bakar dengar, Sayyidina Abu Bakar menangis. Orang lain tak faham, tapi Sayyidina Abu Bakar faham sangat. Ya, sebab itu Nabi bersabda, saat-saat itulah 5 hari sebelum wafat, sesungguhnya orang yang paling pemurah kepadaku dalam bersahabat dan telah mengorbankan harta bendanya ialah Abu Bakar As-Siddiq. Kalaulah aku boleh mengambil seorang kekasih selain Tuhanku, nescaya aku mengambil Abu Bakar sebagai kekasih. Tetapi hubungan ini hanyalah sekadar persaudaraan dan kasih sayang dalam Islam. Janganlah dibiarkan mana-mana pintu di dalam masjid melainkan hendaklah ditutup, kecuali aku tak pernah tutup pintu Abu Bakar As-Siddiq masuk. Jadi ini maknanya saat akhir kehidupan Nabi SAW, Nabi menghargai peranan sahabat. Ya, Nabi menghargai Abu Bakar sebagai sahabat. Sebenarnya Kak Cik banyak belajar daripada ni, Ijang Awani. Ya, untuk bila kita semakin tua kan, ya, makin berusia, macam Kak Cik sekarang dah 45 tahun, nak belajar daripada apa yang Nabi tunjuk supaya kita hidup menghargai sahabat-sahabat kita. Kita menghargai sahabat-sahabat kita. Kita carilah antara ibadah, antara perkara yang jadi ibadah yang kita contohi daripada Nabi adalah kita biar ada effort untuk menghargai sahabat. Ya, untuk menyambung hubungan dengan sahabat, untuk menyemarakkan rasa kasih dan sayang dengan sahabat. Sebab sahabat-sahabat kita tu bukan sahabat-sahabat duniawi semata-mata kan. Ya, tapi itu adalah sahabat-sahabat kita dalam perjalanan kita untuk mencari keredaan Allah. Sahabat-sahabat yang kita harapkan besok bila kita mati, ya, sahabat-sahabat tu kenang kita. Sahabat-sahabat tu tolong panjangkan dakwah kita. Sahabat-sahabat tu tolong berdoakan kita dengan doa yang baik-baik. Jadi tengok Nabi SAW dalam masa hidup Nabi, dekat-dekat nak wafat Nabi, terus tunjukkan contoh kepada kita semua. Ya, tengok macam Nabi menghargai sahabat. Ya, dan benda tu sangat zahir daripada apa yang Nabi sebut pada hari kelima sebelum Nabi kita wafat. Jadi bukanlah tujuan Kak Cik nak ceritakan tentang kewafatan Rasulullah SAW, ya, tapi sebenarnya nak tunjukkan kepada kita semua, balaslah cinta Rasulullah SAW kepada kita. Ya, kalau sampai tak teringat, ya, kalau sampai kurang sangat teringat kan tentang cinta Rasul ni, nak tunggu maulidur Rasul baru teringat balik, susah juga macam tu. Sedangkan kita dah berada pada bulannya, bulan Ramadan. Siapa yang kita nak contohi yang menunjukkan cara, tata cara ibadah dan sebagainya? Maka jawapannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin malam ni malam 25 kan? Ya, malam ni malam 25 Ramadan. Masya-Allah, mari kita ambil masa duduk atas mihrab kita, atas sejadah kita. Ya, kita selawat banyak-banyak pada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat. Ya, kemudian kita minta ampun pada Allah. Mungkin kita terlalu lemah dalam mencintai Nabi. Mungkin banyak hak-hak yang kita tak berikan kepada Nabi SAW, kelalaian kita, ya. Jadi kita minta ampun pada Allah dan kita mohon kepada Allah. Semoga Allah mengurniakan kita cinta Allah dan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, biar Allah kurniakan kita ni dalam apa jua perkara yang kita nak buat dalam hidup, kita tertanya-tanya dulu. Nabi buat macam mana kalau benda ni? Kita tertanya-tanya dulu. So bila kita tertanya-tanya, kita akan cari jawapan. Nabi macam mana ya kalau buka puasa? Nabi macam mana ya kalau malam-malam 10 akhir Ramadan? Nabi macam mana ya kalau sahur? Jadi bila kita tertanya-tanya, kita akan cari nak ambil tahu apa yang Nabi lakukan ketika mana Nabi melakukan ibadah-ibadah tersebut. So bila kita ikut, Allahu Akbar, banyaknya pahala yang kita dapat. Kita dapat pahala melakukan amalan tersebut, insya-Allah pahala ikhlas, pahala mutabaah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benda yang kita buat itu berbuah. Apa buah dia?
Buah tu datang daripada Allah. Apa buah dia? Allah akan berikan kepada kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang boleh Kak Cik kongsi mula-mula ni lah kan ya. Kita tak lama pun kita pun nak buka puasa kan. Jadi Kak Cik nak bagi peluang kepada Jah dengan Wani. Kalau Jah dengan Wani tak nak bagi sepatah dua kata pun boleh bagi sepatah dua lagu. Selawat kan? Boleh insya-Allah. Selawat. Boleh ya adik-adik ya. Insya-Allah kita bahagiakan orang ya petang-petang ni insya-Allah. Cik, jazakumullahu khair. Allah rasa macam rasa macam rugi dah. Rugi yang kita dah terlepas hari-hari yang lain. Kita rasa macam tu. Sebab bila kita mendengar kisah dia nak kata macam pengorbanan Nabi tu tahap yang dah nak pergi tu pun masih lagi fikir umat. Kalau kita tak dirimankan dengan kisah-kisah seperti ini, kita lupa, maka kita selawat pun sekadarnya tak dengar roh. Betul. Tapi bila dengar kisah macam ni, just fikirlah macam adik-adik kita, mak bapak kita pun punya pengorbanan pun kita rasa macam ya Allah. Yes. Tapi ini Nabi kan lagilah dahsyat. So terima kasih lah, tak tahu nak cakap apa. Lepas tu sangat terharu yang bila Kak Cik share yang macam contoh kalau kita mengalami satu ujian ke ataupun satu benda, Nabi akan buat macam mana? Yang tu memang sangat tersentuh lah. Sebab kadang-kadang kita fikir macam akal logik kita, kita selesaikan dengan cara macam ni kot macam ni. Tapi kita terlupa sebenarnya Nabi dah tunjuk contoh. So macam itu memang adik-adik okey, boleh tak Kak Cik kongsikan sikit sebelum kita dengar adik-adik qasidah selawat. Sebenarnya bersyukur sangat pada Allah. Kadang-kadang bila Allah datangkan detik hati kat kita kan, niat kita tu pun kurniaan Allah ya. Allah datangkan keinginan kan, itu pun satu kurniaan yang sangat besar daripada Allah. Mungkin Kak Cik bercakap ni sebab Kak Cik pun dah maknanya lebih berusia kan, maknanya mungkin ada pengalaman tu lebih sikit kan bila tengok pada usia tu. Jadi Kak Cik bercakap ni juga daripada kesilapan-kesilapan, kelemahan-kelemahan pada masa-masa yang lepas ya. Jadi tujuan Kak Cik cakap ni adalah untuk bagi motivasi ya, nak bagi inspirasi juga kepada kita semua. Macam contohnya kan Ramadan tahun ni kan, rasa sangat terpanggil tau untuk kita ingat pada Nabi sebab kita bersama dengan fasa PKP ya, di mana kita semua berlonggok dalam rumah. Masa kita berlonggok dalam rumah, siapa kita jadikan contoh? Mestilah jawapannya Nabi SAW. Anak kita kat depan kita, isteri kita, suami kita. Kita nak layan suami kita macam mana? Nak layan bini kita macam mana? Anak-anak macam mana? Tak ada contoh yang lebih baik selain daripada Nabi SAW. Jadi daripada PKP yang awal lagi, fasa 1 lagi, kalau kita sorot kehidupan Nabi, sorot bimbingan Nabi, apa yang Nabi ajar, yang Nabi didik, nanti lagi lah rasa macam nak meletup hati bila masuk bulan Ramadan. Sebab kita dah ambil dah Nabi tu kan, maknanya macam mana ya Rasulullah buat dengan anak-anak, macam mana dengan apa semua, dengan kaum keluarga. Nabi kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik dengan ahli keluarga, aku paling baik dengan ahli keluarga. Kita waktu PKP tu memang duduk dengan ahli keluarga, tengok baik tak baik masa tu. Tengok wibawa kita masa tu, tengok kasih sayang kita masa tu. Jadi bila masuk bulan Ramadan tu rasa semacam sangat, rasa ya Allah tak tahu nak cakap macam mana. Jadi memang Kak Cik letakkan satu niat sampai minta suami Kak Cik doa. Kak Cik kata Kak Cik doa, lepas tu suami Kak Cik pun kena doa juga. Doa dia apa? Supaya Allah bagi mimpi jumpa Nabi. Masya Allah. Jadi sampai Kak Cik kata dengan suami, bang tak minta apa-apa doa pun yang mahal-mahal ke apa dalam Ramadan ni, kecuali tolonglah doa. Hari kita tanya, semalam abang doa tak? Semalam doa tak? Dan bagi Kak Cik kan, jangan dengan Wani, Kak Cik serah pada Allah. Ada rezeki Kak Cik adalah, tapi Kak Cik yakin sangat. Kak Cik kena tunjukkan kesungguhan nak bertemu dengan Nabi walaupun dalam mimpi. Jadi biarlah ada kesungguhan tu. Jadi kan sentiasa doa dan berharap setiap malam. Setiap malam doa dan berharap sebelum tidur tu kan, doa berharap. Lepas tu memang kalau seboleh-bolehnya lah nak ujungkan tidur tu dengan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu Kak Cik bayangkan wajah Nabi ikut yang Kak Cik belajar. Tapi mesti tak betul kan. Cuma Kak Cik bayangkan kan, kita belajar kan dalam kitab macam mana wajah Nabi, warna kulitnya, alisnya. Kak Cik cuba bayangkan walaupun itu bukan yang sebenar, tapi habis kudrat Kak Cik cuba membayangkan dengan harapan apa? Wah Allah, aku pandanglah usaha aku ya Allah, aku nak sangat dapat tengok sekejap pun jadilah dalam mimpi. Nanti pagi esok bangun suami Kak Cik akan tanya, mimpi tak? Kak Cik akan jawab macam ni,
InsyaAllah akan tiba waktu dia Kak akan mimpi. Kak takkan cakap, tak mimpi lah, tak ada. Kak akan cakap, InsyaAllah akan tiba waktu Kak mimpi. Kak akan mimpi pada waktu yang sangat baik Allah pilih. Sebenarnya benda tu macam satu yang kita buatkan adik-adik untuk apa? Untuk suburkan rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu malam tu, anak kecil yang bongsu kan, umur 11 tahun. Dia tak dapat tidur malam tu. Ada satu malam lah, malam 21 kan, 21, dia tak dapat tidur. Lepas tu kak cik kata, tak apalah, tak dapat tidur, solat. Tapi dia baru dah jam 5 kan, macam kita pun tak dapat tidur jam 5 kan, mulai kan. Lepas tu, tapi dia tak ada tidur. Kak cik pun macam bersalah. Kak cik semayang, dia ikut. Dia lelaki, kak cik perempuan kan, nampak macam apa pula mazhab mana ni kan. Lepas tu kak cik sampai kata, apa ni adik tak ikut Umi solat. Adik solat sendiri. Adik solat sendiri ikut kemampuan adik. Lepas tu, tapi rasa macam dia tak nampak sangat keperluan dia nak qiyamul lail. Dia budak kan ya? Ya. Jadi kita pun tak nak beban. Tapi bila Kak Cik kata macam ni, Dek Mat solat hajat lah sebelum Dek Mat tidur. Hajat apa dia kata? Dia pun tak ada banyak hajat kan, budak dia jam 5 kan ya? Tak berapa nak berhajat kan? Lepas tu hajat apa? Kak Cik pun kata dengan dia, Dek Mat minta mimpi jumpa Nabi SAW. Dek Mat bersih daripada dosa-dosa. Dek Mat budak kecil. Lepas tu Dek Mat doa sekali Umi pun dapat mimpi yang sama. Nanti kita tidur sebelah-sebelah kan ya. Okey, lepas tu dia pun solat, dia minta-minta kan. Lepas tu kan dia pun baring. Kak Cik siapkan tempat baring dia. Kak Cik buat elok-elok ni, suruh dia lambung kanan. Okey Dek Mat, insya-Allah malam ni nak mimpi ni jumpa Nabi ni. Dia pun takut nak tidur. Nervous. Lepas tu sampai Kak Cik nampak air mata dia berenang. Dia menangis sampai Kak Cik tanya, Dek Mat nangis sebab apa? Tak tahu kenapa. Dia tak tahu sebab apa dia menangis. Tapi sebab solat tadi lah kot kan, sebab dia kata nak minta jumpa Nabi. So Kak Cik pun masa tu berdoa, ya Allah bagilah anak aku ni kan mimpilah jumpa Rasulullah SAW. Kalau aku tak mimpi pun. So kami pun tidur. Pagi esok tu tanya dia, ada tak adik mimpi? Ada tak mimpi orang pakai jubah putih ke apa macam tu? Dia kata, ada tapi macam Abi, dia kata. Bukan Nabi, Abi dia. Abi. Lepas tu tak apa Dek Mat, itulah perjuangan kita. Kita sentiasa setiap hari, setiap malam bila kita nak tidur tu, kita berdoa pada Allah, ya Allah berilah aku dapat jumpa dengan Nabi SAW dalam mimpi aku walaupun sebentar. Sebelum nanti kita berdoa sangat ya, kita nak bersama dengan Nabi kita dekat akhirat besok dalam syurga Firdaus bersama dengan para sahabat ya, dengan ahli keluarga baginda. Jadi bila kita membiasakan macam tu adik-adik, maknanya kita nak ikut Nabi, kita nak mimpi jumpa Nabi. Dia lain tau, macam tidur ni memang, tidur kita tak perlu lama sangat, tapi macam best. Dia macam satu perjudian, dapat ke tak dapat? Ya. Jadi kita tidur tu mesti nak ingat pada Allah dan Rasul, tidur, lepas tu pagi esok bangun. Tak apa, insyaAllah mungkin hari lain ada hari yang lebih baik untuk kita mimpi jumpa Nabi. Dan Kak Cik rasa macam ni adik-adik, kalau boleh biarlah mati dalam keadaan sentiasa ada harapan untuk mimpi jumpa Rasulullah SAW, ya, untuk bertemu dengan Nabi SAW, kalaupun tak dapat kat dunia, tapi biarlah ada perasaan tu. Sebab apa? Sebab kita nak bantu hati kita ni supaya kuat ikatan subur rasa nak mencintai Rasulullah SAW. Ada adab ke nak tidur, nak yelah nak jumpa Nabi? Mungkin Kak Cik boleh share so that yelah kita beradab nak jumpa Nabi kan, suka hati pun. Wallahualam, sebenarnya bukan ada amalan-amalan khusus pun nak mimpi jumpa Nabi kan. Adalah aurat ke? Tak ada. Adalah amalan ulama-ulama ada kan, tapi tak ada yang sabit daripada Nabi, maknanya khusus macam ni, tak ada. Itu memang anugerah rezeki yang Allah bagi kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Tapi pernah ada seorang ulama ditanya oleh anak murid dia, dia kata macam mana aku nak mimpi jumpa Nabi, sebab dia tahu ulama tu selalu mimpi jumpa Nabi SAW. Jadi anak murid dia datang, dia kata boleh, malam ni kau datang jumpa aku nak tunjuk kat engkau macam mana nak mimpi jumpa Nabi, apa amalan dia. Tapi kau datang tu jangan lupa bawa dia sudah datang rumah dia pun datang rumah. Malam tu anak murid datang rumah orang alim tu. Kemudian orang alim tu kata buka tudung saji yang dia dah sediakan. Jadi bila buka tudung saji tu, tengok kat bawah tudung saji tu, ingatkan lauk nak bagi makan kan tetamu kan, tengok garam.
Garam. Jadi macam kenapa garam ni kan? Ada apa dengan garam? Katanya tuan guru tadi, kau nak mimpi jumpa Nabi kan? Ni lah ramuan-ramuan dia kata. Jadi macam heran pula kan dia ajaran garam apa kan ya. Lepas tu dia kata, okey sekarang ni dia kata aku minta kau makan garam ni dan jadikan garam ni adalah makanan terakhir yang kau makan sebelum lepas tu kau pergi tidur. Dia kata aku kena baca apa-apa, tak payah baca-baca, kau makan garam ni lepas tu kau tidur. Tapi garam tu banyak. Lepas tu kan anak murid tadi pun ikutlah, dah guru kan yang suruh kan. Jadi dia pun makan garam, makan lagi ke? Makan lagi makan ni, bayangkan garam. Lepas tu kan betul-betul masin macam tu. Guru tu kata dah pergi tidur, kejap lagi mimpi tu, cepat-cepat tidur. Jadi murid dia cepat nak tidur, kau lah nak mimpi sangat dah ni kan, tidur. Lepas tu esok pagi tu dia bangun, tuan guru tu pun tanya, mimpi tak jumpa Nabi? Dia kata, tak ada pun aku mimpi jumpa Nabi. Apa yang kau mimpi? Aku mimpi air, berenang dalam air, jumpa air terjun, air sungai, air laut, minum air, mandi air. Nampak tak apa yang dia mimpi kan? Dia mimpi air je. Jadi katanya tuan guru dia, macam tu dah cara nak mimpi jumpa Nabi SAW. Apa yang ada dalam fikiran kamu, apa yang jadi keinginan kamu. Macam orang makan garam banyak-banyak dan dia terlalu perlukan air. Maknanya kau bagi kuih kek pun tak nak, bagi apa pun tak nak air. Sebab apa? Nak menghilangkan rasa haus tadi kerana banyak ambil garam tadi. Jadi kata guru tadi, sebenarnya itulah petua kalau kau nak mimpi jumpa Nabi SAW. Sehingga Nabi dalam ingatan engkau, sehingga Nabi dalam hati engkau, sehingga Nabi dalam kehidupan engkau, sehingga tak ada benda yang kau nak ingat sebelum kau tidur tu kecuali apa? Kau ingatkan perjuangan Nabi, kasih sayang kau pada Nabi. InsyaAllah saat tu nanti kau akan dapat mimpi jumpa Rasulullah SAW. Kak Cik doakan kami juga Kak Cik. Terima kasihlah remind kami untuk berniat seperti itu. Kadang-kadang kita punya hajat macam-macam. So Kak Cik telah meluruskan supaya ada benda yang lebih besar untuk kita berhajat sebenarnya. Kasihlah Kak Cik. Kalau kita jumpa Nabi, mimpi Nabi, kita boleh share kepada orang terdekat ke, tapi tak boleh share langsung ke macam mana? Tengok pada keperluan, tengok pada niat kan. Memanglah asasnya kalau mimpi jumpa Nabi ni tak bagus untuk diwar-warkan. Tapi tengoklah, kadang-kadang ada keperluan kan, ada sebab-sebab yang mungkin membolehkan yang mengharuskan. Tengok juga latar belakang tu. Cuma dari segi asasnya tidak perlu untuk mewar-warkan kalau kita mimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Itu macam satu nikmat yang peribadilah. Yang Allah bagi. Kadang-kadang kalau kita macam susah, kalau macam Kak Cik tu pernah sakit kan, Kak Cik masa sakit memang, ya Allah ya Tuhan, kau ringankanlah sakit aku ni dengan dapat mimpi jumpa Nabi. Kan? Ringankanlah sakit aku ni mimpi jumpa Nabi. Berharap sangat. Sebabnya bila kita baca sirah, buku sirah, Ar-Rahiqul Maktum contohnya kan, sampaikan sahabat-sahabat sebut hari yang paling gembira, antara ada sahabat yang sebut, Muaz bin Jabal contohnya, ramai lagi yang sebut, hari yang paling gembira ialah hari bila Nabi SAW datang Madinah. Itu adalah hari yang paling bersinarlah hidup, dan hari yang paling gelap, hari yang paling rasa tak dapat nak digambarkan ialah hari ketika mana mendengar berita Nabi SAW telah pun wafat. Jadi bayang makna ketiadaan Nabi tu macam mana jadi satu duka cita yang amat besar kepada para sahabat. Maknanya para sahabat ni berjuang habis-habisan dengan macam-macam pertempuran, dengan darah, air mata, peluh segala macam, tapi terasa ringan ketika mana melihat adanya Rasulullah SAW. Dapat mendengar ucapan Nabi, dapat melihat wajah Nabi, dapat bersama-sama dengan Nabi, jadi ubat. Jadi sebab itu bila kita cinta pada Nabi SAW, nak bertemu Nabi akhirat besok, nak bersama Nabi, mutaba'ah Nabi, kemudian kita pun carilah jalan nak bagi supaya hati kita ni sentiasa ada fokus pada Nabi SAW. InsyaAllah adik-adik sekalian mudah-mudahan itu membantulah kita dunia dan akhirat, untuk kita rasa kat dunia ni kalau ada masalah pun ringan je. Kenapa? Sebab kita cuba usahakan bersama dengan Nabi.
Ya, mutaba'ah Nabi SAW. Itulah Okay, lebih kurang. tanya apa maksud mutaba'ah tu, Kak Oh, Cik? mutaba'ah tu adalah mengikut Nabi qaulan wa fi'lan wa taqriran, ikut Nabi, perkataan Nabi kan. Apa maksud ikut Nabi, perkataan Nabi tu apa yang Nabi suruh kita buat, ikut Nabi tata cara yang Nabi tunjukkan kan, dan kemudian pada diamnya Nabi SAW juga ada banyak hikmah, ada banyak pelajaran. So kita ikut apa yang Nabi bawa tu, kita ambil. Ya, yang Nabi larang tu kita tinggalkan. Itulah orang-orang yang insya-Allah termasuk dalam golongan umat yang mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada doa Nabi kan, doa Nabi yang sangat menyentuh hati ya. Bila Nabi berdoa, ya Allah, jadikan aku miskin, hidup dengan orang miskin, besok kumpul ke akhirat besok dengan orang miskin. Masya-Allah, Kak Cik rasa itu adalah satu doa yang terlalu berjiwa besar lah. Ya, maknanya nak memahami, nak menjiwai jerih perih ummah tu, Nabi pilih untuk jadi orang miskin. Kita pernah dengar Ustaz cerita, dia cakap kalau kita nak bagi sedekah tu, bila orang yang ada banyak duit bagi sedekah, Alhamdulillah. Tapi mungkin kalau kita macam keadaan yang terdesak nak bagi sedekah tu mungkin susah. Tetapi ada seorang je, Masya Allah, seorang ini dia nak bagi sedekah. Allah alam, tak tahulah Ustazah betulkanlah statement ni betul ke tak. Okay. Yang sanggup untuk berhutang dulu sebab nak tolong orang lain, iaitu Nabi Muhammad SAW. Betul. Nabi je yang nak tolong orang, sanggup hutang dulu ni untuk bagi. Kalau kita memang tak sampai tahap macam, betul Masya Allah. Tengok macam mana Nabi tengok tarbiyah, maknanya kesan kebersamaan dengan Nabi SAW, iaitu isteri Nabi yang pertama, iaitu Khadijah bintu Khuwailid. Tengok ya, dahsyat betul kesan hidup kita ni bila Nabi dekat dengan kita ni. Ya, bila Nabi tu jadi contoh teladan pada kita. Tengok Khadijah bintu Khuwailid. Kak Cik kadang-kadang kan adik-adik kalau fikirkan ya tentang Khadijah tu, memang ya Allah malu ya amat lah. Khadijah ni maknanya dia memberi sampai habis. Macam ingat senang ke nak dapat jiwa macam tu. Kita memberi kadang-kadang yang reserve kat kita ni banyak lagi. Kalau dah tinggal sikit kita pun dah risau kan ya. Tapi Khadijah memberi penuh dengan keyakinan kepada Allah dan Rasul sampai habis. Cari lagi, ya Allah ya Tuhan, maknanya kualiti iman apa yang Khadijah miliki ni. Tapi itu kesan maknanya bersama dengan tarbiyah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terlalu hebat perjuangan Nabi, kehidupan Nabi dan ahli keluarga baginda untuk kita contohi, sehingga dalam jiwa kita ini adanya cinta Allah dan Rasul. Ada cinta Allah dan ada cinta Rasul. Jadi macam tadilah macam Kak Cik kata, ya Kak Cik cuma nak menjadi wasilah kepada kita semua pada hari-hari akhir hujung Ramadan ni, jangan kita terlepas pandang ya betapa besarnya jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menuntun tata cara ibadah dan sebagainya untuk kita menjadi pengisian kita dalam sepanjang bulan Ramadan ni. Silakan Wani sama Ija ya, selawat sikitlah. Insyaallah. Allah Allah. Dia macam mind blown, macam kau boleh janganlah stop, Kak Cik, teruslah sebab dia bila sebut pasal Nabi je memang ya Allah. Dah lama dah, mungkin yalah kalau dulu-dulu kan kita pergi kelas-kelas masih masjid dengan macam ni kan. So bila dapat secara teknologi macam ni jumpa Kak Cik lagi, ya Allah. Itulah orang yang memang mencintai Nabi sungguh-sungguh. Tengok muka pun dah terasa kat hati kita. Masya Allah. Nanti kita PM tepi pasal mimpi pula insya-Allah Kak Cik. Kak Cik thank you lah. Okay. Siapa start dulu? Selawat kan? Okay. Yang hari tu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Saya tak ingat chord dah. Marilah kita berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad nanti pamila. Tak ingat dah. Sampai situ saja. Okay, kita buat beatbox lah. Okay lah lagi senang. Itu sepatah dua lagu ya? Betul-betul sepatah. Kita ambil yang part bahasa Melayu punya. Jangan yang part kan? Okay.
Marilah kita berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad. Nanti apabila di akhirat, insya Allah moga selamat mendapat rahmat dan juga syafaat. طلع البدر علينا من ثانية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد. Selamat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Masya Allah, sebab pula tengok muka Kak Cik. Kenapa sebab? InsyaAllah. Okey, adik-adik semua, terima kasih sangat membahagiakan kami pada petang ini. Dan Kak Cik nak akhiri dengan kata-kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang telah berkata begini, antara nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepadaku yang paling besar ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam rumahku semasa giliranku, dalam rangkulanku, antara dada dan leherku, dan Allah mengumpulkan air liurku dan air liur Rasulullah SAW ketika kewafatannya. Masya Allah ya, dekatnya Masya Allah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam itulah. Ya, Kak Cik harap kita tu ada harapan ya, kasih sayang, cinta yang kita minta daripada Allah agar Allah bagi kita rasa cinta pada Nabi SAW dan Nabi mencintai kita. Kadang-kadang ya hiruk pikuk dunia ya. Inilah kehidupan, fitnah akhir zaman yang sangat banyak. Kita terlupa dengan benda-benda asas dalam hidup kita. Ya, yang akan bawa kita kepada kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Iaitu di mana kita meletakkan segala ajaran sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Dan mungkin kita patut banyak baca sirah-sirah Nabi, cerita-cerita indah ya tentang sahabat-sahabat Nabi, tentang isteri-isteri Nabi, supaya kita ada rasa macam tu. Ya Allah, memang aku adalah umat akhir zaman, tak pernah tengok engkau ya Rasulullah, tak pernah bersama dengan kamu ya Rasulullah, tapi aku miliki cinta dan kasih itu. Ya, aku rasa sangat. Apa bukti dia? Aku sentiasa tertanya-tanya, apa ajaran kau? Apa yang kau buat ketika ini? Apa yang kau buat jika begini, jika begini? So mudah-mudahan itu semua jadi bukti, insya-Allah kita memang nak ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sebenarnya cinta Nabi ini adalah bukti cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi terima kasih Ija, terima kasih Wani, terima kasih semua penonton-penonton kita ya. Kita pun nak siap sedia untuk buka puasa kan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan nanti habis pandemik ke apa semua dapat kita jumpa depan-depan ya adik-adik ya. Insya-Allah, insya-Allah. Nak ajak datang jalan raya nanti dululah. Ayolah, betul. Tapi bila-bila je boleh datang. Kak Cik pernah share doa jodoh ke? Sebab tu kita ada. Kenapa kita tak ingat? Ya ke? Tak habis lagi persoalan tu ya. Okey, tak apa. Yang tu kita selesai PM tepi. Okey. Okey, terima kasih. Kak Cik harap lepas ni minta Anwar belanja kita semua lagu Kerinduanmu Ya Rasulullah. Boleh? Boleh. Ya. Untuk kita sama-sama dengar. InsyaAllah lah kalau mudah bagi pihak Anwar. Kalau tak apalah. Ya. Okey, jadi terima kasih semua dekat-dekat nak puasa ni. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita, mengangkat darjat kita, mengurniakan kita ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk. Ya, doa yang dimustajabkan oleh Allah, dan juga Allah mengurniakan kita nafsu yang sentiasa rasa cukup. Ya, sentiasa qanaah, zuhud dan sebagainya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua, Ija terima kasih sebab dah dapatkan e-book doa mihrab Kak Cik.
Tersangkut Kak Cik. Dah beli tapi tersangkut. Dah beli? je. Okey, tak apa. Call saja. Mesej dengan Anwar. Ya, sebab sebenarnya Jah di antara orang pertama tau. Tiba-tiba tak dapat pula. Dapat tu kau beli. Jadi yang lain-lain juga sila dapatkan e-book Doa Mihrab. Kita nak berdoa banyak-banyak ni akhir-akhir Ramadan ni, ya. So boleh masuk Facebook Ustazah Nafisah Musa, tekan link e-book Doa Mihrab, insya-Allah akan dipermudahkan. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, dekatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Di ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, dekatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu.